Terdapat jenayah terhadap sunnah. Ada jenayah yang berlaku terhadap sunnah. Yang saya ingin memberikan amaran kepada diri saya sendiri dan pada semua kalian. Dan itu adalah apabila anda mengatakan itu sebagai satu sunnah, tapi sebenarnya ia bukan sunnah. Atau apabila ketika anda mengatakan itu sunnah, tapi anda tidak begitu memahaminya. Dan macam mana atau pada masa bila sesuatu sunnah itu didirikan. Jadi, anda membuatkan kesimpulan sendiri mengenai sunnah itu, hadis itu. Okey, berkenaan dengan hadis misalnya, Rasulullah SAW mengatakannya di tempat yang tertentu. Atau beliau mengatakannya kepada sekumpulan orang tertentu. Atau beliau mengatakannya kepada sebuah keluarga tertentu. Dan anda tahu tak, bila anda terus masuk dalam sebuah perbualan, dan beliau sudah mula bercakap pada seseorang, dan beliau bukannya sedang memberi lecture pada semua orang. Sebaliknya, beliau sedang bercakap dengan seseorang yang tertentu. Oleh itu, mungkinkah beliau sedang hanya berurusan dengan situasi yang special? Itu satu kemungkinan, betul. Okey, sekarang jika anda tidak tahu pasal itu, anda akan berfikir dan membuat kesimpulan bahawa beliau sedang memberikan satu polisi untuk siapa? Untuk semua orang. Jadi, anda ni mesti tahu dan faham tentang latar belakang. Anda mesti tahu tentang konteks untuk sunnah. Anda tidak boleh hanya membaca sebuah terjemahan hadis dalam bahasa lain dan katakan, oh, saya tahulah apa maksudnya. Saya tahu macam mana untuk buatnya. Kerana itu juga tidak adil bagi sunnah Rasulullah SAW. Lepas tu pula, ia juga tidak adil untuk tidak mengetahui bagaimana caranya ia diterapkan, bagaimana ia dimaksudkan. Faham? Dan ini sebenarnya sangat bahaya, perkara besar, kerana orang boleh membuatkan anda merasa bersalah sebab tak ikut sunnah. Hei, tengoklah ni ada tertulis dalam Bukhari. Tengok ni, nampak ni, baca ni. Tetapi ketika anda mengemukakan soalan, bila masanya hadis ini telah disebutkan? Kepada siapa ia telah disebutkan? Bagaimana ia difahami? Bagaimana ia dijalankan? Apa lagi subjek-subjek yang berkaitan dengan satu hadis ini? Macam mana caranya anda lakukan? Kan, orang bertanya kepada saya, kenapa kamu tidak bercerita tentang hadis? Orang selalu tanya saya pasal tu. Mereka bertanya, kenapa kamu selalu bercerita tentang Al-Quran je? Okey, kamu tahu tak mengapa saya berbuat demikian? Kerana saya sangat sayangkan sunnah sehingga saya begitu takut untuk membincangkan sesuatu yang saya belum faham dengan betul, dengan baik, belum faham dengan sepenuhnya. Dan jika saya mempunyai soalan mengenai hadis, saya terus ambil flight. Saya terus terbang terus dan pergi jumpa muhadis dan duduk bersama mereka dan bertanyakan kepada mereka sebab saya mahu memahaminya dengan betul. Sebab ia telah berlaku dengan terlalu banyak kali dah jadi dalam hidup saya sendiri semasa saya belajar mengenai Islam dan saya belajar mengenai hadis. Dan saya duduk dalam halakah dan seseorang menerangkannya kepada saya. Dan saya fikir saya sudah tahu apa maksudnya itu. Dan lepas tu pula saya mendapat tahu ia salah sama sekali. Terlepas pandang sepenuhnya tentang keseluruhan konteks. Dan saya jadi sangat takut bahawa saya akan dapat mendengarkan kata-kata Rasulullah SAW dan tidak dapat menguraikannya dengan betul.